Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk tentang usaha memupuk untuk kesedaran tanggung jawab sosial di kalangan rakyat Malaysia. Sebelum itu, saya akan mengenalkan ahli kumpulan saya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayang Syuraya Maisura binti Hasri. Hai dan salam sejahtera, nama saya Anjali Masli. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Marisun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suliani Hikmah binti Amin. Assalamualaikum, nama saya Nur Syakila binti Hairudin. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Dayang Mastura binti Masra. Saya akan menerangkan tentang pengenalan tanggung jawab sosial. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial adalah sesuatu yang memerlukan pemahaman, di mana keputusan, tindakan, dan tingkah laku seseorang mempengaruhi persekitaran di mana seseorang itu hidup. Tanggung jawab dalam menggalakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak hanya terbatas kepada diri sendiri, malahan perlu sehingga ke peringkat masyarakat dengan berusaha mengislahkan orang lain. Menurut petikan Ibrahim 2000. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia telah diamanahkan untuk memanfaatkan, mengurus, mentadbir dan membangun segala sumber yang telah dikurniakannya dengan sebaik dan seamanah yang mungkin, dan setiap aktiviti pembangunan yang dijana hendaklah mengikut syariat yang telah ditetapkan. Seterusnya, dalam menjalankan sesuatu tanggung jawab, ianya memerlukan usaha, sama seperti memegang amanah yang dipikul, untuk dilaksanakan dengan jayanya. Hal ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab organisasi yang merangkumi pembangunan mapan, layanan kepada pekerja, dan masyarakat di mana organisasi beroperasi secara bermoral. Bukan itu sahaja, dalam menjalankan tanggung jawab, pemimpin juga memainkan peranan penting dalam menitik beratkan kesedaran hubungan silaturahim dalam kalangan rakyat Malaysia. Semua ini melambangkan konsep etika sosial yang sangat diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan. Tambahan pula, tanggung jawab sosial adalah komponen etika kerana terpulang kepada individu untuk menjalankan tanggung jawab sivik mereka. Terdapat banyak pelbagai isu-isu yang menyumbang kepada melaksanakan tanggung jawab seperti isu rasuah, vandalisme, perselisihan faham antara kaum, dan ketidakadilan dalam memimpin antara penyumbang kepada perkara tersebut. Oleh itu, melaksanakan kebaikan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran nahi mungkar wajib dipikul bersama oleh setiap anggota masyarakat tanpa mengira pangkat, kedudukan maupun perbezaan bangsa dan agama. Masing-masing mempunyai tanggung jawab dan amanah serta perlu menyedari ianya untuk kebaikan bersama. Dalam masa yang sama, ianya juga penting untuk mengelakkan jenayah. Oleh itu, melalui konsep pengenalan tentang tanggung jawab sosial ini, kita sebagai rakyat harus sedar dan mengambil iktibar bahawa menitik beratkan tentang tanggung jawab sosial adalah kepentingan bersama. Itu sahaja pengenalan melalui tanggung jawab sosial. Saya akan membentang konsep tanggung jawab sosial di Malaysia. Tanggung jawab sosial secara umumnya merupakan kerangka etika dan ketamadunan yang meletakkan semua pihak seperti organisasi atau individu agar mempunyai kewajiban untuk bertindak bagi menjamin kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bermaksud tanggung jawab sosial merupakan sebahagian daripada etika kerana individu perlu bertanggung jawab bagi memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Ia juga boleh dipahami sebagai kewajiban individu dan entiti sosial seperti masyarakat, organisasi untuk bertindak memanfaatkan persekitaran dan masyarakat. Tanggung jawab sosial korporat secara umumnya ialah komitmen sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomik dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka. Sesebuah organisasi tidak seharusnya mementingkan keuntungan semata-mata, akan tetapi perlu mengambil kira kepentingan sosial dan kebajikan masyarakat sekeliling. Tanggung jawab sosial korporat dari pandangan Islam adalah berdasarkan kepada pegangan tauhid dan merangkumi pendekatan yang lebih holistik dan mencakupi dimensi takwa. Ini bermaksud, sesebuah syarikat korporat merupakan organisasi yang merangkumi sekumpulan individu yang perlu memainkan peranan yang penting sebagai hamba dan juga khalifah Allah di muka bumi ini dalam setiap situasi.
Terdapat beberapa bentuk tanggung jawab sosial di Malaysia. Salah satunya ialah dari segi perkhidmatan kesehatan. Perkhidmatan kesehatan merupakan perkhidmatan asas dalam kehidupan manusia dan sangat memainkan peranan penting yang mana ia melibatkan sektor awam dan juga swasta. Perkhidmatan ini juga menggalakkan individu dan masyarakat untuk peka terhadap kesehatan diri demi kebaikan bersama. Sebagai contoh, perkhidmatan kesehatan yang pernah dilakukan di Malaysia ialah perkhidmatan klinik bergerak atau dikenali sebagai roadshow oleh Central Sugar Refinery Sdn Bhd dan Institut Diabetes Negara di Shah Alam. Roadshow ini bertujuan untuk mengesan diabetes yang meliputi kawasan luar bandar dan bandar. Usaha yang dilakukan ini untuk merawat orang awam yang mempunyai penyakit diabetes sekaligus memberi pendekatan kepada mereka untuk mengamalkan gaya hidup sehat. Contoh seterusnya ialah program CSR Jelajah Sehat Sarawakku di Saraki. Program ini menyediakan saringan kesehatan secara percuma kepada penduduk awam di kawasan tersebut untuk memastikan golongan berpendapatan rendah tidak terpinggir daripada mendapat rawatan kesehatan. Seterusnya ialah penjagaan terhadap alam sekitar yang mana ia merupakan tanggung jawab setiap individu dan bukan hanya tanggung jawab kerajaan sahaja. Hal ini karena kepentingan memelihara ekosistem agar berada dalam keadaan seimbang adalah sangat penting. Penglibatan setiap individu dalam pemeliharaan alam sekitar merupakan satu langkah besar dalam usaha pemeliharaan alam sekitar. Antara contoh penjagaan alam sekitar yang pernah dijalankan di Malaysia adalah program penanaman semula pokok bakau dan pembersihan pantai di Sungai Besar Sepang yang dijalankan oleh Perkeso bertemakan pelestarian alam sekitar. Dalam program penanaman semula pokok bakau tersebut, seramai 90 anggota Perkeso menyumbang tenaga menanam pokok bakau di Sungai Besar itu, dan melalui program kedua mereka yaitu pembersihan pantai melibatkan 114 anggota Perkeso yang mana pembersihan ini menghasilkan sisa bongan seberat 465 kg berjaya dikumpulkan. Bukan itu saja, penagihan sumbangan dan bantuan oleh individu, organisasi atau badan-badan koperat merupakan bentuk-bentuk tanggung jawab sosial di Malaysia. Ia bermaksud memberi bantuan berbentuk keuangan dan pembiayaan kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan pertolongan seperti orang miskin, orang kurang upaya dan golongan yang berpendapatan rendah. Sebagai contoh, syarikat Kowe Malaysia yang telah menyumbang RM400.000 termasuk membiayai 3.600 bakul makanan untuk diagihkan kepada komunitas semasa menghadapi krisis pandemik. Program ini telah bekerja sama dengan Mercy Malaysia untuk membantu golongan kurang upaya, keluarga petugas barisan hadapan yang berpendapatan rendah dan lain-lain. Secara tidak langsung, inisiatif tanggung jawab sosial ini sangat membantu rakyat yang telah kehilangan sumber pendapatan dan menghadapi kemiskinan ketika pandemik COVID-19. Terdapat juga rakyat Malaysia yang melakukan tanggung jawab sosial di peringkat global. Sebagai contoh, Aman Palestin yang menghantar bantuan keuangan sebanyak lebih daripada RM100.000 ke Turki dan Syria ketika berlaku gempa bumi untuk membekalkan keperluan asas mereka. Antara contoh lain yang boleh dilihat juga ketika Angkatan Tentera Malaysia menghantar petugas kesehatan untuk misi kemanusiaan Turki untuk membantu mangsa gempa bumi seperti pakar bedah, perbidanan, dan pakar ortopedik. Sekarang kita akan teruskan perbincangan tentang tahap penglibatan rakyat Malaysia dalam tanggung jawab sosial. Seperti apa yang kita telah ketahui, tanggung jawab sosial adalah sebuah komitmen ataupun kewajiban semua rakyat bukan sahaja di Malaysia, ianya juga merangkumi seluruh dunia termasuklah individu dan anggota masyarakat. Perlulah mempunyai kesadaran sosial yang tinggi bagi memenuhi tanggung jawab sosial setiap individu seperti secara sukarela menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan melindungi alam sekitar, merujuk kepada Rusna Muhammad 2007. Pelbagai aktiviti lain yang dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk saling membantu antara satu sama lain demi memajukan negara kita antaranya ialah seperti memberikan bantuan kepada mangsa yang terjejas banjir. Sebagai contoh, Universiti Sains Islam Malaysia telah menghantar sekumpulan sukarelawan seramai 35 orang pelajar dan 7 orang staf bagi membantu mangsa banjir di daerah Segamat Johor. Antaranya ialah melakukan aktiviti pembersihan dan memberikan sumbangan bakul rahmah yang melindungi bekalan asas harian kepada mangsa banjir di pusat pemindahan sementara yang terpilih. Selain itu, tanggung jawab sosial juga bukan hanya dapat dilihat daripada dalam negara, kita juga pernah membantu memberikan sumbangan di luar negara seperti bantuan kepada Gaza Palestin. Sebagai contoh, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin berkata, Malaysia telah menyumbangkan sebanyak RM41.264 kepada Masjid Al-Aqsa. Tambahan pula, mereka telah membantu kerajaan Palestin dalam membendung wabak pandemik COVID-19 dan kerajaan Malaysia telah menghulurkan bantuan kepada Palestin dalam bentuk barangan perubatan seperti 500.000 pelindung muka dan 500.000 sarung tangan getah.
Seterusnya, terdapat juga beberapa aktiviti sosial yang dijalankan ialah tanggungjawab sosial korporat ataupun sektor swasta. Dalam hal ini, sektor swasta ataupun korporat boleh memainkan peranan dalam pelbagai bidang merangkumi aspek pendidikan, kesihatan, alam sekitar dan ekonomi. Contohnya, menyediakan atau memberikan bantuan laptop percuma kepada golongan B40 seperti apa yang kita lihat pada baru-baru ini, pihak kerajaan telah melaksanakan bantuan peranti siswa bagi golongan B40 atau lebih spesifik golongan yang lebih memerlukan atau pendapatan keluarga yang tidak melebihi RM4.850 sebulan. Antara inisiatif penyediaan peranti siswa ini adalah sangat baik bagi memastikan proses pengajian para mahasiswa institusi pengajian tinggi IPT terus terpelihara serta untuk membantu golongan keluarga yang lebih memerlukan serta mengurangkan beban mereka ketika apa yang dikehendaki untuk persekolahan anak mereka namun tidak mampu disediakan oleh mereka sendiri. Seterusnya, perbincangan ini akan diteruskan oleh rakan saya. Seterusnya kita lihat pada hari ini, ramai generasi muda yang aktif dalam melibatkan diri dalam aktiviti tanggungjawab sosial, seperti golongan belia aktif melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Dipercayai bahwa aktiviti seperti ini dapat menyemai rasa positif dan sifat saling membantu di antara satu sama lain. Aktiviti sukarelawan berbentuk kerja-kerja amal dan kebajikan yang dilakukan secara individu maupun berkumpulan terhadap golongan yang memerlukan. Secara tidak langsung, aktiviti seperti ini akan melahirkan rasa peka dan sensitif terhadap golongan yang memerlukan, justru akan melahirkan seorang model insan yang berkasih sayang akan yang lain. Terdapat kajian yang menyatakan golongan belia seperti pelajar universiti aktif dalam aktiviti sukarelawan. Contohnya seperti pelajar daripada Universiti Malaysia Pahang yang terlibat dalam aktiviti sukarelawan yang berbentuk kemanusiaan seperti membantu mangsa banjir di dalam maupun luar negara seperti negara Aceh, Kemboja, dan Thailand. Juga mereka terlibat dalam aktiviti yang melibatkan tenaga fizikal dan minda seperti menjadi ahli jawatan kuasa penganjur aktiviti. Selain itu, masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama juga peka akan tanggungjawab sosial. Meski mempunyai kaum dan agama yang berbeza-beza, namun masyarakat Malaysia suka untuk menerapkan nilai saling membantu dan bekerja sama di antara satu sama lain. Justru, perkara ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan meningkatkan kesedaran diri dan keprihatinan akan yang lain. Sebuah tragedi ataupun bencana yang berlaku dalam negara Malaysia dapat membuktikan tahap penglibatan masyarakat Malaysia dalam tanggungjawab sosial sangatlah baik. Contohnya seperti semasa negara dilanda dengan wabak COVID-19 sehingga kerajaan mengeluarkan perintah kawalan pergerakan. Ramai rakyat Malaysia yang terjejas dari segi ekonomi. Justru berhubungan dengan perkara itu, penganut Masjid Al-Islamiyah memberikan bantuan kepada penduduk berdekatan, orang bukan Islam dan warga asing, yaitu warga Indonesia dan Bangladesh, yang mana sumbangan berbentuk bekalan makanan dan barangan yang diberikan kepada mereka. Justru, sumbangan bantuan ini diberikan tanpa mengira kaum, agama, dan bangsa, membuktikan bahwa masyarakat Malaysia peka akan tanggungjawab sosial. Secara kesimpulannya, sudah terang lagi bersulu, tahap penglibatan dalam usaha memupuk tanggungjawab sosial ini dalam kalangan rakyat Malaysia sangatlah baik. Maka, penting sekali untuk memberi kesedaran tentang kesan yang positif daripada penglibatan diri dalam usaha memupuk tanggungjawab sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Maka itu saja daripada saya dan saya serahkan kepada penyampai pembentangan yang seterusnya. Seterusnya adalah usaha untuk memupuk tanggung jawab sosial. Seperti yang kita tahu, isu sosial dan tingkah laku tidak pernah lekang dari perbincangan semua pihak, khususnya di Malaysia. Isu seperti ini saban hari semakin meningkat di negara ini. Justru itu, usaha untuk memupuk tanggung jawab sosial di kalangan rakyat Malaysia dipupuk melalui beberapa inisiatif. Usaha pertama adalah melalui individu. Usaha ini boleh dilakukan dengan menghulurkan bantuan dan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan yang berfaedah serta bermanfaat kepada masyarakat. Ini kerana tindakan dan aktiviti yang dilakukan oleh individu untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dapat mengukuhkan keharmonian dan melahirkan individu yang mempunyai tanggungjawab sosial kepada orang lain.
Bukan itu saja, tanggungjawab sosial melalui individu ini juga boleh dipupuk melalui bantuan tenaga dan aktiviti yang bermanfaat kepada orang lain. Contohnya seperti bergotong royong, melakukan aktiviti sukarelawan untuk membantu orang lain, mengikuti ceramah agama, membantu jiran yang mengadakan kenduri dan majlis. Seperti ungkapan peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang mana ini menunjukkan bahawa hidup harus saling membantu antara satu sama yang lain tanpa mengharapkan ganjaran kewangan. Bukan itu saja, malah membantu membersihkan persekitaran juga dapat mewujudkan keharmonian kaum menerusi aktiviti yang dilakukan antara satu sama yang lain ini. Usaha yang kedua adalah melalui ibu bapa. Ibu bapa adalah individu yang bertanggungjawab untuk mendidik dan memberikan pendidikan agama serta moral kepada anak dari kecil untuk membentuk sasya yang cemerlang. Kerana ibu bapa adalah individu yang paling dekat dengan anak-anak. Pendidikan ini penting untuk pembentukan anak yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika kerana pembentukan kepribadian individu itu banyak dipengaruhi oleh kedua ibu bapa terutamanya sejak dari kecil. Seperti melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Ini bermaksud, proses mengajar dan mendidik anak-anak ketika di usia mereka masih kecil adalah cara yang paling berkesan kerana pada waktu itu, proses-proses kognitif dalam minda mereka sedang aktif berkembang untuk memudahkan mereka mempelajari kebaikan, terutamanya berkenaan tanggungjawab sosial. Dengan itu, ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan dan sikap yang baik seperti mengamalkan sikap suka membaca, tidak bercakap kasar, menghormati orang lain, tidak merokok, sentiasa prihatin dengan keadaan anak-anak dan juga beradab. Oleh itu, ibu bapa perlulah memberikan didikan agama, akidah, akhlak, adab dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab sosial di kalangan rakyat Malaysia. Akhir sekali, usaha yang terakhir dalam memupuk tanggungjawab sosial di negara ini adalah melalui peranan kerajaan dengan adanya institusi awam dan badan-badan bukan kerajaan di Malaysia. Konsep tanggungjawab sosial yang membawa makna dalam setiap inisiatif yang dijalankan adalah untuk menyokong punca sosial serta memenuhi komitmen tanggungjawab sosial korporat. Salah satu contoh institusi kerajaan yang berusaha memupuk kesedaran sosial dalam kalangan masyarakat adalah Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat, dengan bertujuan memperkukuhkan lagi perpaduan dan integrasi nasional di mana mereka berusaha mempromosikan Malaysia di peringkat global sebagai model negara yang berjaya mengekalkan keharmonian antara kaum dan agama. Selain itu, peranan badan-badan bukan kerajaan iaitu NGO juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk sedar bahawa tanggungjawab sosial itu merupakan aspek yang sangat diperlukan dalam pembinaan integrasi dan perpaduan di dalam tanggungjawab sosial. Di negara kita, NGO turut menyalurkan sumbangan yang didermakan oleh organisasi dan individu kepada mereka yang memerlukan, contohnya ketika COVID-19 di mana sejak permulaan PKP, beberapa NGO seperti Pertubuhan Ikram Malaysia telah mewujudkan tabung bantuan COVID-19 iBantu. Peranan NGO turut membawa impak yang sangat besar kerana mereka menjadi media penyampaian di antara kerajaan dan rakyat. Penting dalam pembangunan masyarakat dan bangsa untuk memupuk perpaduan agar kehidupan masyarakat lebih makmur dan sejahtera. Secara kesimpulannya, tanggungjawab sosial adalah komitmen dan kewajipan individu dan masyarakat di mana ianya adalah untuk menjaga kepentingan awam dan hak-hak yang sepatutnya. Sebagai sebuah negara yang kian berkembang maju, setiap individu maupun sekelompok masyarakat harus mengambil penekanan yang serius terhadap etika dan peradaban demi memelihara keharmonian agar ianya dapat dijadikan sumber inspirasi kepada yang lain untuk dijadikan teladan dalam menegakkan budaya yang bermaruah dan seterusnya dapat memberi motivasi kepada orang ramai untuk memenuhi prestasi dan tahap capaian yang lebih tinggi. Kepesatan ekonomi, kestabilan kebajikan sosial yang adil dan penjagaan persekitaran yang baik semuanya dipengaruhi oleh keharmonian antara tanggungjawab sosial. Semua mempunyai peranan sendiri tidak kira dari segi faktor. Jika kesedaran tanggungjawab sosial dapat dipupuk, ianya juga dapat mengelakkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral seperti jenayah, isu rasuah dan penipuan.
Setiap peranan dan tanggungjawab mempunyai usaha dan cara tersendiri dalam memainkan peranan mereka untuk memupuk kesedaran. Mereka mempunyai kaedah dan cara dalam memastikan semuanya bergerak secara efisien dan lancar agar cabaran dan halangan dapat dibendung untuk menggalakkan pembinaan sifat dan ciri tanggungjawab sosial. Oleh itu, ianya amat penting dalam memupuk kesedaran tersebut di kalangan rakyat Malaysia. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.